أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan itu sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keampunan, keberkatan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung. Kita masih lagi berada pada Kitabul Wudu, terjemahan Sahih Al-Bukhari. Kita berada pada bab Ar-Rajulu yuwaddi'u sahibahu, hadis yang ke-180. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, babur rajulu yuwaddi'u sahibahu, bab pada menyatakan lelaki mewudukkan temannya. Maknanya hadis ini nak menjelaskan berkaitan dengan seseorang itu mewudukkan bagi seseorang yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pertamanya, haddasana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Yazid bin Harun. An Yahya an Musa ibni Uqbah. An Quraibin maula ibni Abbas. An Usamah bin Zaid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam ini daripada kalangan tabi'in, yang mana ianya nama penuhnya adalah Muhammad bin Salam bin Al-Faraj. Wafat dia pada tahun 227 Hijrah. Dan hadis daripada Muhammad bin Salam ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebanyak 125 hadis. Imam Bukhari ambil hadis, riwayat hadis daripada Muhammad bin Salam sebanyak 125 hadis. Muhammad bin Salam menyebutkan, qala akhbarana Yazid bin Harun. Muhammad bin Salam kata, telah mengkhabarkan kami oleh Yazid bin Harun, juga daripada kalangan tabi'in, yang wafat dia pada tahun 206 Hijrah. Wa an Yahya, dan Yazid ini bin Harun ini mendapat hadis itu an Yahya, daripada Yahya. Yahya ini adalah daripada kalangan tabi'in, wafat dia pada tahun 144 Hijrah. Nama penuh bagi Yahya adalah Yahya bin Sa'id bin Qais, ataupun nama gelarannya Abu Sa'id, daripada kalangan tabi'in. Seterusnya an Musa, daripada Musa ibnu Uqbah. Musa ibn Uqbah ini nama penuhnya adalah Musa bin Uqbah bin Abi Ayyash, daripada kalangan tabi'in juga, yang wafat dia pada tahun 141 Hijrah.
an Quraibin maula ibni Abbas. Musa ibnu Uqbah riwayatkan hadis ini daripada Quraib maula ibni Abbas yang namanya Quraib bin Abi Muslim, juga daripada kalangan tabi'in, yang ianya merupakan maula bagi Ibnu Abbas. Maula ini adalah khadam ataupun budak suruhan bagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, tetapi pembantunya yang namanya Quraib itu bukan sahabat, dia tabi'in. An Usamah bin Zaid. An Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah daripada kalangan sahabat. Nama penuh Usamah bin Zaid adalah Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya, yang kita kenal berkaitan dengan Zaid bin Harisah. Ini adalah anak dia yang bernama Usamah bin Zaid, daripada kalangan sahabat. Wafat dia pada tahun 54 Hijrah. Apa yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang didapati oleh Usamah bin Zaid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis di bawah bab seseorang itu mewudukkan rakannya ataupun temannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min gharafata adala ila sya'bi. Kata Zaid, kata Usamah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafata. Zaid, Usamah bin Zaid menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikala baginda bertolak dari Arafah. Disebutkan hadis ini ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak mengerjakan haji. Nabi mengerjakan haji yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir, sebab Nabi hanya kerjakan sekali sahaja fardu haji. Haji yang pertama dan haji yang terakhir iaitu pada 10 Hijrah, kerana Nabi wafat 11 Hijrah. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Tidak sempat musim haji pada tahun selepas 11 Hijrah. Nabi sempat hanya pada haji 10 Hijrah. Jadi hadis ini berlaku ketika mana Nabi bertolak daripada Arafah. Ketika mana bertolaknya Nabi daripada Arafah, adalah ila sya'bin. Adalah ila sya'bi. Baginda melencong. Dia ke tepi lereng bukit. Faqada hajatahu, untuk buang air besar. Qada hajat. Qala Usamah bin Zaid, faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda'u. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berkaitan dengan qada hajatnya, Usamah bin Zaid ini berkata lagi, aku telah menuangkan air ke atasnya dan mengambil wuduk akan dia. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibantu oleh Usamah bin Zaid ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak berwuduk. Faqultu, maka aku berkata, siapa ini? Usamah bin Zaid kata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atusalli, adakah baginda, adakah engkau nak sembahyang? Faqala al-musalla amamaka, jawabnya tempat sembahyang ataupun disebutkan oleh pengarang surau ataupun masjid, kata Nabi, amamaka, di hadapan engkau.
Daripada hadis yang disebutkan, hadis yang ke-180 ini nak menjelaskan berkaitan dengan wudu. Wudu ini adalah suatu yang disebut sebagai ibadah. Wudu adalah ibadah. Bila sebut ibadah, perkara berkenaan tidak boleh dilakukan dengan cara main-main, dengan cara sambil lewa, dengan cara yang tidak serius ketika mana kita beribadah. Sebab ibadah wudu ini termasuk dalam ciri ataupun dalam kategori ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah taharah. Bila sebut ibadah, ianya sudah pasti akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan kebaikan. Dan bila mana sebut tentang wudu ini juga, bila mana dikatakan ibadah, maka di situ adanya berkaitan dengan sah dan juga batalnya perbuatan ibadah tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, timbul satu persoalan, boleh ke tidak seseorang itu membantu akan ibadah seseorang yang lain? Kalau kata wudu itu sebagai ibadah, maka untuk kita jelaskan perkara berkenaan, sudah pastilah ada ibadah yang boleh diberikan bantuan kepada seseorang yang lain. Umpamanya ibadah korban. Tak pernah pun orang buat korban seorang-seorang dia saja. Tak ada siapa pun tolong dia. Dialah sembelih, dialah tarik lembu, dialah sembelih, dialah lapar, dialah cincang segala-galanya. Tak pernah pun. Ada bantuan daripada orang lain. Bila ada bantuan daripada orang lain, maka dinyatakan di situ bahawasanya ada ibadah yang boleh dibantu, ada ibadah yang tidak boleh dibantu. Ibadah yang tidak boleh dibantu, ibadah apa? Semayang. Semayang tak boleh bantu, dia kena buat sendiri. Dia kena buat sendiri. Sebab ianya disebutkan berkaitan dengan ibadah yang ada padanya kelonggaran untuk orang lain membantu dalam urusan ibadah tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Usamah bin Zaid ini, yang mana Usamah bin Zaid mengerjakan ataupun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang dimaksudkan oleh baginda kepada Usamah berkaitan dengan al-musalla amamaka itu, maknanya Nabi SAW maksudkan itu adalah Muzdalifah. Maknanya dalam perjalanan daripada Arafah nak menuju ke Muzdalifah. Maknanya yang dikatakan Nabi SAW qada hajat di situ, maknanya dalam perjalanan menuju ke Muzdalifah. Dan ianya nak sebutkan juga di sini, bukannya Nabi nak sembahyang. Maksudnya Usamah bin Zaid hulurkan air kepada Nabi, tak tuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang pada ketika itu, sebaliknya Nabi nak ajarkan tentang kebersihan, tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi amalan baginda senantiasa berada dalam keadaan wuduk, sentiasa berada dalam keadaan bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Itu yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan masa yang sama juga disebutkan tentang kelebihan wuduk ini, iaitu kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah? Kebaikan yang dia lakukan itu di antaranya, sebab kita pernah dengar berkaitan dengan kisah Nabi sebut Bilal bin Rabah ini, Nabi SAW pernah mendengar tapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ini menjadi amalan dia, dia sentiasa berwudu. Sentiasa Bilal bin Rabah ini berwudu, dan selepas dia berwudu, dia akan menunaikan, mengerjakan salat sunat wudu. Salat sunat wudu. Jadi maknanya selesai daripada mengambil wudu, maka disambung dengan salat sunat wudu. Jadi untuk menjadi amalan, kita boleh ambil apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi berkaitan dengan hadis yang pertama, berkaitan dengan bab ini, menyebutkan bahawasanya bolehlah yang dikatakan kita membantu saudara kita untuk berwuduk. Tidak kira sama ada sakit ataupun tidak, lebih-lebih lagi sakit. Dalam keadaan sihat pun boleh kita bantu saudara kita untuk mengambil wuduk. Kita jiruskan air, kita tuangkan air untuk dia, apatah lagi ketika mana sahabat kita, ahli keluarga kita dalam keadaan yang sakit. Maka hendaklah kita bantu dia untuk mengambil wuduk. Kalau disebutkan, kita dah sebut dah yang lalu berkaitan dengan cara wuduk yang ada pada sekarang ini, sudah pastilah lebih mudah daripada pada zaman Nabi SAW. Zaman sekarang ni mungkin, macam saya bagi contoh yang lalu, kita ada spray, botol spray kan. Lebih mudah untuk kita wudukkan seseorang. Tak payah nak angkat dia pergi untuk mengambil wuduk di bilik air dan sebagainya. Hanya sekadar spray pada air, pada anggota wuduk dengan air. Maknanya selesai berkaitan dengan wuduk. Maka disebutkan di sini tidak menjadi masalah, dan juga tidak mengurangkan berkaitan dengan pahala bagi seseorang yang diwudukkan bagi dia ketika mana dia nak mengerjakan ibadah. Kalau kata mengurangkan, maka sudah pastilah baginda sallallahu alaihi wasallam akan halang Usamah bin Zaid. Nabi akan halang, Usamah jangan kau tolong aku buat sendiri. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Usamah bin Zaid untuk membantu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda nak berwuduk. Dan ada satu lagi hadis yang kedua yang lebih kurang sama sahaja maksudnya, hadis yang ke-181. Hadis yang ke-181, haddatsana Amru ibni Ali qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id qala akhbarani Sa'ad ibni Ibrahim anna Nafi' bin Jubair bin Mut'am akhbarahu annahu sami'a Urwata ibni Al-Mughirah bin Syu'bah yuhaddisu anil Mughirah bin Syu'bah. Berkaitan dengan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Amru bin Ali. Siapa Amru bin Ali ini? Amru bin Ali ini adalah daripada kalangan tabi'in yang nama penuhnya Amru bin Ali bin Bahar bin Kunaiz. Wafat dia pada tahun 249 Hijrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Amru ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Amru ini, ada lebih kurang 51 buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Amru bin Ali, daripada kalangan tabi'in. Qala haddatsana Abdul Wahhab, yakni Amru ini dapatkan hadis, riwayatkan hadis ini daripada Abdul Wahhab bin Abdul Majid bin Al-Ash'ati, yakni yang disebutkan Abdul Wahhab ini daripada kalangan tabi'in juga, wafat dia pada tahun 194 Hijrah. Manakala Abdul Wahhab ini pula riwayat daripada siapa? Qala sami'tu Yahya bin Sa'id. Kata Abdul Wahhab, aku mendengar daripada Yahya bin Sa'id bin Qais. Yahya ini daripada kalangan tabi'in. Wafat dia
pada tahun 144 Hijrah. Yahya bin Sa'id ini pula meriwayatkan qala akhbarani Sa'ad bin Ibrahim. Yahya bin Sa'id riwayatkan daripada Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim ini juga daripada kalangan tabi'in. Sa'ad bin Ibrahim ini adalah cucu kepada Abdul Rahman bin Auf. Yakni nama penuhnya Yahya, nama penuhnya Sa'ad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Yakni cucu kepada Abdul Rahman bin Auf yang namanya Sa'ad bin Ibrahim. Anna Nafi' bin Jubair. Sa'ad bin Ibrahim ini riwayatkan pula daripada Nafi' bin Jubair. Nafi' bin Jubair ini daripada kalangan tabi'in. Nafi' bin Jubair bin Mut'am. Ada juga menyebutkan dengan nama Mut'im. Ya, itu juga daripada kalangan tabi'in yang wafatnya pada tahun 99 Hijrah. Kemudian Nafi' ini mendapatkan hadis ini. Apa katanya? Akhbarahu annahu sami'a Urwata bin Mughirah bin Syu'bah. Kata Nafi', aku mendengar daripada kata-kata Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa yang dikata oleh Mughirah ini? Apa yang dikata oleh Urwah ini? An Al-Mughirah. Urwah ini dengar perkataan ini daripada siapa? Daripada bapaknya, Al-Mughirah. Mughirah bin Syu'bah. Apa yang disebut oleh Mughirah bin Syu'bah? Yang ianya merupakan sahabat Nabi, wafat dia pada tahun 50 Hijrah. 50 Hijrah. Apa kata Nabi? Annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kata Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Ada bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu perjalanan, dalam suatu musafir, dalam satu pengembaraan, ataupun disebutkan oleh pengarang pelayaran baginda. Musafir lah, ya, musafir. Sebab itulah disebut unta itu diumpamakan seperti mana bahtera padang pasir. Bahtera yang kita faham, bahtera duduk di laut. Tetapi bahtera padang pasir ini berada di padang pasir. Sebab itu disebutkan dengan, diterjemahkan berkaitan dengan pelayaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu dhahaba li hajatin lahu. Ketika mana satu pelayaran baginda sallallahu alaihi wasallam pergi kerana hajatnya. Ketika mana selesai hajat berkenaan, wa anna Mughirata ja'ala yasubbul ma alaihi. Ketika mana disebutkan sesungguhnya Mughirah telah menuang air ke atas baginda kerana mengambil wuduk. Wa huwa yatawaddau, Nabi berwuduk. Faghathala wajhahu, dan Nabi basuh akan mukanya. Wa yadaihi, dan kedua tangannya. Wa masaha bi ra'sihi, dan menyapu kepalanya. Wa masaha 'alal khuffaini, dan Nabi menyapu atas kedua sepatunya. Dalam hadis yang kedua ini nak menyebutkan juga, tadi Nabi SAW dibantu oleh Usamah bin Zaid ketika mana nak berwuduk. Yang kedua, hadis yang dibantu oleh Mughirah bin Syu'bah ketika mana Nabi SAW nak berwuduk. Jadi daripada dua hadis ini menjadikan dalil harus untuk seseorang itu membantu seseorang yang lain ketika mana berwuduk.
maka tidak menjadi masalah, tidak ada padanya halangan untuk seseorang itu membantu seseorang yang lain ketika mana nak berwuduk, baik sama ada sakit ataupun tidak sakit. Suka untuk saya sebutkan di bahagian hujung hadis, yakni Nabi SAW dalam perjalanan, dalam musafir. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berwuduk, Nabi basuh mukanya, jelas. Nabi basuh dua tangannya, jelas. Nabi basuh kepalanya, jelas. Nabi basuh ataupun sapu kepalanya, dan Nabi sapu di atas dua sepatunya. Mana pergi kaki Nabi? Kan dalam berwuduk kan, rukun yang kita nak kena basuh adalah kaki. Kenapa dalam hadis ini tidak disebut Nabi membasuh rijlaihi, dua kakinya? Jadi dalam hadis ini nak menyebutkan juga keharusan berkaitan dengan ketika mana berwuduk, pakaian yang dipakai oleh Nabi ataupun kasut yang dipakai oleh Nabi adalah kasut yang dinamakan sebagai khuf. Khuf ini adalah kasut kulit yang ianya dipakai bukan seperti mana sampai dekat buku lali, dia sampai ke atas lagi. Yang disebutkan khuf ini boleh dijadikan sebagai untuk berwuduk hanya sekadar dikenakan air ataupun disapu sahaja pada bahagian atas khuf berkenaan tanpa dibuka. Tanpa dibuka, itu bab khusus berkaitan dengan menyapu khuf, menyapu kasut yang ianya melitupi kaki buku lali sampai ke atas. Pakaian ini ataupun khuf ini biasanya dipakai pada musim sejuk. Pada musim sejuk. Maka disebutkan dalam hadis ini ketika mana Nabi SAW nak berwuduk, ianya dibantu oleh Mughirah bin Syu'bah. Jadi bab kita yang pertama pada malam ini adalah berkaitan dengan lelaki ataupun kita membantu seseorang yang lain ketika mana nak berwuduk. Jelas yang tu tak jadi masalah. Seterusnya kita masuk bab yang kedua. Bab qiraatil Quran ba'dal hadathi wa ghairi. Bab yang kedua pada malam ini berkaitan dengan bab membaca Al-Quran ba'dal hadasi, selepas hadas, wa ghairihi, dan selain daripadanya. Disebutkan oleh pengarang kepada kita bab membaca Al-Quran dan lainnya selepas berhadas dalam kurungan hadas kecil. Jadi hadis ini yang kedua ini, bab yang kedua nak menjelaskan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Nabi SAW membaca Al-Quran selepas baginda berhadas. Itu yang kita faham kat sini. Kita tengok dulu hadis. Hadis yang kita nak baca pada malam ini yang kedua, bab yang kedua berkaitan dengan apa? Wa qala Mansurun an Ibrahim la ba'sa bil qiraati fil hammami wa bi katbi ar-risalati ala ghairi wudu'in. Wa qala Hammad an Ibrahim in kana alaihim idharun fasallim wa illa fala tusallim. Hadis bahagian yang kedua ataupun bab yang kedua pada malam ini berkaitan dengan membaca Al-Quran, yang mana bila mana membaca Al-Quran itu berlaku selepas daripada dia berhadas. Jadi perkara pertama yang disebutkan berkaitan dengan tajuk ini ataupun bab ini adalah pertamanya kata qala Mansur, meriwayatkan daripada Ibrahim. Mansur riwayatkan ianya daripada Ibrahim.
Apa yang diriwayatkan oleh Ibrahim, la ba'sa bil qiraati fil hammami, tidak mengapa membaca Al-Quran di dalam bilik mandi. Macam mana ni? Macam mana ni? Apa yang dikatakan berkaitan dengan membaca Al-Quran ketika mana dalam bilik air? Apa yang kita nak sebut, apa yang kita faham, apa yang ianya menjadi kefahaman kepada kita sekarang, bahawasanya haram kita membaca Al-Quran ketika mana duduk dalam bilik air. Okey. Apa yang kita nak ambil faham pertama sekali berkaitan dengan kata daripada Mansur, daripada Ibrahim ini, la ba'sa bil qiraati fil hammam wa bi katbir risalah ala ghairi wudu'in. Yakni berkaitan dengan apa? Kata Mansur, tidak mengapa membaca Al-Quran dalam bilik mandi. Apa yang saya nak sebutkan di sini, kita tengok balik kepada mazhab Asy-Syafi'i. Sudah menjadi kelaziman kepada kita, kita faham bahawasanya membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ibadah itu dilakukan di tempat yang dimuliakan, di tempat yang bersih, di tempat yang elok. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala meletakkan bahawasanya haram untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Jadi, macam mana hadis ini? Macam mana kata-kata pendapat ulama ini? Maka ianya disebutkan bacaan itu bacaan yang bukan bacaan berlafaz. Kita nak clearkan. Bacaan bukan bacaan berlafaz. Sama juga nak baca doa masuk tandas. Ya, nak baca doa masuk tandas, menghadap pintu tandas. Apa doa masuk tandas? Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya angkat tangan depan tandas. Ayat itu ayat yang mulia. Lafazkan tanpa berlafaz, dalam hati pun cukup. Tak angkat tangan pun tak jadi masalah ketika mana kita nak masuk tandas. Sebab kita tahu tandas itu adalah tempat yang kotor. Kalau nak baca berlafaz sebelum masuk, ya, sebelum masuk bacalah. Ya, baca pula kena ikut, jangan terlalu kuat sangat, sebab nak menjaga kemuliaan ayat-ayat yang baik berkaitan dengan doa. Wa qala Hammad an Ibrahim, in kana alaihinna idharun fasallim. Yang kedua ini pula berkaitan dengan kalau berada mereka itu dalam bilik mandi, dan bilik mandi itu mereka memakai kain, fasallim, maka bolehlah kamu memberi salam. Sekiranya tidak, jangan diberi salam. Maknanya nak sebutkan berkaitan dengan ungkapan salam, yakni termasuk berkaitan dengan kata-kata yang mulia ini, hendaklah dijaga kehormatannya. Sebab itulah bila mana di luar rumah kita orang bagi salam, ya, terdengar kita dalam bilik air ni, Assalamualaikum, kadang-kadang dengar. Kita pun Waalaikumsalam dalam tandas. Jangan. Ya. Jangan. Kita pun Waalaikumsalam. Sabar. Waalaikumsalam. Jangan. Hanya sekadar dalam hati pun cukup. Sebab kalimah salam, kalimah yang baik, kalimah thayyibah. Ya, kalimah yang thayyibah. Dan andai kata bila mana kita tahu sahabat kita tu dalam tandas, tak payah bagi salam lagi lah, ya, tak bagi salam. Bagi salam untuk dijawab dalam tandas, tidak wajib untuk jawab salam secara berlafaz. Nak jawab dalam hati, jawab, tak jadi masalah. Ya, jadi maknanya nak sebutkan di sini berkaitan dengan ucapan salam. Okey, seterusnya hadis. Hadis yang ke-182. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik
an Makhramah bin Sulaiman an Quraib maula ibni Abbas anna Abdullah ibni Abbas akhbarahu annahu bata lailatan 'inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ismail. Ismail ini Ismail bin Abdullah daripada kalangan tabi'in. Qala haddatsani Malik. Ismail kata hadis ini aku dapati diceritakan oleh Malik. Malik ini Malik mana? Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah anak kepada Anas. Anas bin Malik. Malik bin Anas adalah daripada kalangan daripada kalangan tabi'in. Anas bin Malik sahabat. Ya, daripada Anas ini daripada kalangan tabi'in. Anas bapa dia sahabat. An Makhramah bin Sulaiman. Makhramah bin Sulaiman yang wafat dia pada tahun 130 Hijrah. An Quraibin maula ibni Abbas. Datang sekali lagi berkaitan dengan Quraib bin Abi Muslim, yakni berkaitan dengan hamba ataupun maula bagi Ibnu Abbas, juga daripada kalangan tabi'in. Anna Abdullah bin Abbas, bahawasanya Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi. Al-Abbas itu bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas itu akhbarahu annahu bata lailatan 'inda Maimunata zaujin Nabi wa hiya khalatuhu. Hadis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Ibni Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Apa yang berlaku berkaitan dengan Abdullah ibn Abbas dalam hadis ini menyebutkan bahawasanya Ibnu Abbas ini ataupun Abdullah bin Abbas ini menyebutkan beliau bermalam semalaman di rumah Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya merupakan ibu saudara bagi sebelah bapaknya. Maknanya hubungan di antara Abdullah ibn Abbas ini adalah berkaitan dengan ibu saudara bagi beliau. Ya, ibu saudara bagi beliau. Dia bermalam di situ. Maka disebutkan di situ, aku telah baring di sebelah melentang bantal. Maknanya dia tidur itu dalam keadaan melentang, menyongsang daripada yang lain, melentang. Fadtaja'tu fi ghardi al-wisadata wadtaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza tasafa al-lailu. Maka tidurlah ia, ya, sehinggalah pertengahan malam ataupun sebelum sedikit separuh daripada malam ataupun sedikitnya. Maknanya dia tidur di atas katil berkenaan senang tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Kemudian baginda sedar, yang disebutkan istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Baginda sedar daripada tidur lalu duduk, hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi, sambil menyapu dengan tangannya kedua belah matanya bila mana bangun sahaja daripada tidur berkenaan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Summa qara'al 'asharal ayati al-khawatima min surati Ali Imran. Celik sahaja Nabi daripada tidur berkenaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Baginda membaca 10 ayat yang akhir
daripada surah Ali Imran. Ya, daripada surah Ali Imran, 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran berkenaan. Kemudian apa yang berlaku? Summa qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha. Maka daripada apa yang Nabi baca Quran berkenaan, selesai baca, baginda bangun mengambil wuduk daripada qurbah, yakni tempat simpan air yang bersangkut di dinding. Maknanya diletakkan dalam kulit binatang, dalam tu ada air digantung di dinding. Nabi bangun daripada tidur, Nabi bacakan 10 ayat daripada surah Ali Imran, 10 ayat yang akhir. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dan berwuduk. Kemudian fa ahsanal wudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelokkan wuduknya. Summa qama yusalli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersembahyang. Perkara ini dilihat oleh Ibnu Abbas. Maknanya ketika mana Nabi bangun, Ibnu Abbas turut terjaga. Dia tengok pelakuan Nabi, sebab tu dia tahu bahawasanya selesai Nabi baca ayat 10 ayat yang akhir daripada surah Ali Imran, selepas itu Nabi ambil air di tempat yang disebut qurbah itu dan dia berwuduk. Maka pelakuan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya, apa katanya? Qala Ibnu Abbas faqumtu, kata Ibnu Abbas, aku pun bangun. Aku pun bangun. Fasana'tu misla ma sana'a, aku pun buat seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Maknanya dia bangun dan dia baca 10 ayat daripada surah Ali Imran itu, 10 ayat yang akhir, dan dia berwuduk seperti mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas. Apa lagi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Summa zahabtu faqumtu ila jambihi, maka dah selesai aku berwuduk, kemudian aku pergi berdiri di sebelah rusuknya. Maknanya dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri di sebelah Nabi. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi uzunai al-yumna. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Ketika mana Ibnu Abbas ini berdiri di sebelah rusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda meletakkan tangan kanannya dan memegang akan telingaku yang kanan sambil memulasnya. Maknanya nak sebutkan dekat sini, Ibnu Abbas berdiri di sebelah rusuk kiri Nabi. Okey, nanti kita tengok hukum dia macam mana. Maka diletakkan tangan kanannya memegang akan telingaku yang kanan sambil memulasnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Maknanya nak sebutkan dekat sini apa ni? Perlakuan Nabi, Nabi pegang telinga. Bila Nabi tangan kanan, Nabi pegang pusing sebelah Ibnu Abbas ini, apa yang jumpa? Telinga kiri dulu. Telinga kanan. Nabi pusing, letak dia di sebelah kanan. Apa yang berlaku? Dah selesai perlakuan berkenaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyang. Lalu baginda sembahyang 2 rakaat. Fa shalla raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain. Nak sebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak 7 kali 2 rakaat, 7 kali 2 14 rakaat. Sembahyang
sunat malam. Sebab disebutkan tadi Nabi bangun intasafal lail au qablata biqalilin au ba'dahu biqalilin. Maknanya Nabi bangun di tengah malam. Nabi bangun di tengah ataupun di hujung malam, dan Nabi SAW bersembahyang dengan 2 dan 2 dan 2 sampai jadi 7 kali salam. 14 rakaat. Kemudian Nabi SAW buat apa lagi? Summa autara. Kemudian barulah sembahyang witir. Barulah sembahyang witir. Summa dhtaja'a hatta atahul muadzinu. Setelah itu baginda baring hingga datang Bilal. Faqama fasalla rak'atain khafifatain summa kharaja fasalla subha. Baginda pun bangun, berdiri sembahyang 2 rakaat yang ringkas. 2 rakaat yang ringkas ini yang disebutkan berkaitan dengan sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Summa kharaja fasalla subha. Kemudian keluar dia langsung sembahyang subuh. Jadi dalam hadis yang kedua, bahagian bab yang kedua yang kita sebutkan pada malam ini, nak menjelaskan berkaitan dengan membaca Al-Quran itu, boleh kita baca Al-Quran sekalipun tanpa wudu. Baca Al-Quran boleh walaupun tanpa wudu. Tetapi yang tidak bolehnya adalah menyentuh Al-Quran, pegang Al-Quran, bawa Al-Quran tanpa berwudu. Jangan keliru baca dengan bawa. Baca tidak mewajibkan berwudu, tapi dia kena bebas daripada janabah, hadas besar. Kalau hadas kecil boleh baca Quran, tak jadi masalah. Tetapi sekiranya dia tidak ada wudu, dia tak boleh pegang Al-Quran. Ya. Dalam handset. Dalam handset. Pertama sekali yang dikatakan wajib berwudu itu bila mana dia memegang mushaf. Umpama ini Quran, maka wajib dia berwudu ketika mana dia nak pegang Al-Quran. Dia tak ada istilah kita kadang-kadang, saya perhati juga kadang-kadang ada buat macam mana. Dia alas macam ni. Apa yang berlaku tetap juga dia bawa. Tetap juga dia angkat. Cuma yang nak sebutkan di sini adalah berkaitan dengan kemuliaan bagi Al-Quran. Berkaitan dengan apa yang isu yang berlaku sekarang, iaitu berkaitan dengan apa? Al-Quran yang berada pada handset kita. Pertama sekali, handset ni bukan Al-Quran. Handset ni akan jadi Al-Quran bila mana kita buka Al-Quran. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kena berwudu, wajib berwudu bila mana kita touch pada ayat berkenaan. Wajib berwudu. Sebab dikira sebagai apa? Berkaitan dengan hukum la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Al-Quran, tak boleh sentuh Quran melainkan orang-orang yang bersih. Dan pendapat yang kedua menyebutkan boleh untuk tidak berwudu kerana ianya bukan seperti mana yang bertulis. Tapi apa pendirian kita? Apa yang kita nak faham adalah, ingat, ayat-ayat Al-Quran adalah kalimah-kalimah yang mulia. Kalimah-kalimah yang elok, kalimah-kalimah yang baik. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita biarlah kita baca Al-Quran dalam keadaan kita berwudu. Dan ingat, pada masa yang sama juga, jangan kita merendah-rendahkan kemuliaan Al-Quran. Salah satunya ketika mana nak memegang Al-Quran, berwuduklah terlebih dahulu. Walaupun ada berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran yang lain. Umpamanya kita tak berwuduk, tak ada wuduk. Kita masuk masjid, masuk surau, tengok
kucing dah jatuhkan Quran sebagai contoh. Kita pun untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, kita pun pergi ambil, angkat balik Quran letak. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau sengaja-sengaja kita memegang Al-Quran, jaga tentang kemuliaan Al-Quran. Hajat saya nak sebut berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran, antaranya berkaitan dengan Al-Quran yang rosak. InsyaAllah yang tu kita akan sentuh dalam perjumpaan akan datang. Sebab apa? Kita nak tengok tentang kemuliaan Al-Quran. Orang sebut umpama Quran buruk. Nak buang sesuka hati tak boleh. Nak baca tak boleh nak baca. Tu nanti kita tengok macam mana nak selesaikan tentang Quran buruk, Quran yang rosak, ataupun Quran yang tidak diguna pakai lagi, yang dah rosak. Sebagai contoh, Al-Quran Imla'i dulu, yang kita belajar Quran dulu. Quran sekarang, Quran yang resam Osmani sekarang dah cantik dah. Quran Imla'i yang dulu. Sebab Quran Imla'i yang dulu, yang kita tengok yang tulisan tangan yang lama dulu, KDN maklumkan banyak kedapatan kesalahan dari sudut tulisan, barisnya salah dan sebagainya. Sebab dia bercampur. Berbanding dengan Quran yang ada sekarang. Macam mana proses untuk menghilangkan berkaitan Quran buruk yang lama ini, macam mana cara, insya-Allah kita akan tengok dalam perjumpaan yang akan datang. Jadi dalam hadis yang kedua ini nak menjelaskan berkaitan dengan untuk baca Quran boleh sekiranya tidak berwuduk, tetapi haram untuk memegang Al-Quran sekiranya tidak ada pada kita wuduk. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan boleh baca Quran, boleh pegang Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas. Tapi kita ikut kepada pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Ya, haram kita memegang Al-Quran dalam keadaan kita tidak berwuduk. Apatah lagi untuk membaca bila mana berlaku ataupun kita berada dalam keadaan janabah berjunub, haram juga kita baca Al-Quran. Hatta disebutkan sehingga kan dengan niat yang disebutkan dengan niat zikir itu pun tidak dipersetujui oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi nak sebutkan apa ni? Kenapa begitu keras pandangan Imam Asy-Syafi'i? Kerana untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Jadi Nabi buat sedemikian ini dengan tujuan untuk menunjukkan hukum kepada kita. Nabi lakukan sedemikian, berlaku kepada Nabi dengan tujuan nak tunjukkan hukum bahawasanya boleh baca Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas, tapi hadasnya hadas kecil. Dalam hadis yang lalu dah sebutkan, Nabi walaupun tak ada dalam keadaan sembahyang pun Nabi nak berwuduk. Nak tunjukkan apa? Nabi mementingkan tentang kebersihan. Nabi nakkan supaya dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Orang yang berwuduk ini insya-Allah tidak disukai oleh syaitan. Syaitan tak suka orang yang berwuduk. Syaitan lebih suka orang yang tak berwuduk, orang yang tak jaga kebersihan. Jadi sekadar itu sahaja untuk malam ini. Moga-moga apa yang tersebutkan pada malam ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada kita, memberikan panduan kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.